Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa kuliah harian saya. Saya nak menjawab pertanyaan daripada General Hanzo. Dia letakkan namanya General Hanzo dalam YouTube saya. Ini saya bacakan tulisan beliau. Katanya, Tuan, apa kata Tuan cipta satu projek yang boleh orang yakin dengan Tuan? Sebenarnya soal yakin ni di hati. Saya dulu satu ketika dulu selalu mengajar depan Wisma Yakin, depan Masjid India. Jadi keyakinan saya ni tak samalah. Semua kita keyakinan tak sama. Saya nak cuba buat satu usaha samalah dengan beberapa orang kawan, iaitu projek inovasi roket. Ini beritanya yang dikeluarkan oleh akhbar berita harian ya. Projek inovasi roket dan aero angkasa negara yang akan dibangunkan di Perak. Akhbar ini dikeluarkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Perak melalui anak syarikat milik penuhnya, Perak 4.0 Industri Senia Berhad. Jadi pusat roket inovasi roket ni akan dibangunkan di Manjung, Perak. Saya pun dah ke Manjung dan pada bulan 8 ni akan bersama dengan beberapa orang kawan-kawan. Salah seorangnya yang telah pergi ke NASA, dan saya tak mau sebut namanya dulu kerana kami akan bertemu dalam satu projek pembangunan roket dan beliau telah menyiapkan prototipe untuk roketnya. Jadi saya memberikan idea dan saya cadang nak bangunkan satu industri berkaitan dengan roket, tapi ada kerjasama lah dengan, saya cuba nak pergi kepada Yang Berhormat Menteri Besar Perak, dan beliau, ini projek ni di bawah kerajaan negeri sempena 5 di Langkawi dulu, dan Perak menjadi tuan rumah kepada projek roket yang nak dibangunkan, pusat inovasi roket ya. Kalau saudara baca idea saya yang dah dikeluarkan oleh akhbar utusan Malaysia dalam buku Otak Kanan Melayu ni, dan berita itu dikeluarkan oleh akhbar utusan Malaysia mengeluarkan berita saya, dan tajuknya Kisah Orang Tak Betul. Tuan-tuan pun dah tengok YouTube saya di mana saya melontarkan idea kalau kapal angkasa mau pergi ke angkasa melalui secara vertikal, secara horizontal, kemudian secara vertikal. Tapi idea saya telah disalah tafsirkan oleh USM. Saya bentang idea ni di program aero angkasa di University Sains Malaysia di Seri Iskandar, Perak. Bila saya lontar idea, mereka menolak idea saya. 10 tahun lepas tu, mereka kapal angkasa pakai idea saya ni. Jadi saya sebenarnya bila lontar idea, banyak benda-benda yang saya bercakap yang diberi perhatian. Cuma di Malaysia ni kurang beri perhatian, termasuk University Sains Malaysia dikata saya tak betul pula. Ini tajuk berita dalam utusan Malaysia yang dikeluarkan pada 30 Jun 2009. Dikata saya tak betul, idea saya tak betul katanya. Tapi malangnya University Sains dia tidak mahu manggil saya. Apabila berita ni dikeluarkan oleh akhbar, mereka diam aja. Lepas tu saya masukkan cerita saya dalam YouTube yang tuan-tuan tengok tu, bagaimana pelancaran sebuah kapal angkasa dipanggil space plane ya. Jadi saya dah banyak melontar idea, tapi mereka kata tak betul juga. Saya terimalah hakikatnya bahawa hidup di dunia ni sentiasa dicabar ya. Baik, lepas itu saya sedang bersama-sama dengan kawan-kawan sekarang sedang bercakap mengenai projek angkasa lepas, termasuk juga dengan pensyarah UiTM waktu dialog di Ipoh. Beliau adalah pakar satelit daripada UiTM dan saya telah bertemu dengan beliau. Jadi hari ini saya cuma melontarkan idea lagi sekali kerana saya dah banyak dapat signal-signal untuk membangunkan teknologi ini semua, mendapatkan signal-signal secara kreatifnya. Ini dia beritanya adalah akhbar American Scientist ini. Apa yang ditulis dalam akhbar ini sama dengan idea saya. Tajuknya To Signal is Human. To signal is human.
Jadi banyak saya dapat signal-signal dalam otak saya yang saya cetuskan idea kepada universiti, tapi universiti tetap mengatakan saya tak betul. Jadi saya pun rasa macam sedikit terkilan dengan sikap universiti yang suka mempertikaikan tanpa usul periksa. Ya. Jadi yang menyebut idea saya ni adalah kawan saya yang pergi ke NASA, Nurul Rizwan. Tuan-tuan boleh tanya pada dia. Nurul Rizwan ni adalah seorang pengkaji program angkasa lepas Malaysia. Jadi bila saya dapat signal, tuan-tuan, banyak signal yang saya dapat, dan saya tak bolehlah nak bentangkan semua ni. Kalau tak, datang jumpa saya, kita bincang betul-betul. Kalau tuan memang pakarnya, kita bincang perkara ni. Dan kawan saya ada 3 orang bersama saya sedang berusaha ke arah inovasi roket dan aero angkasa ni. Jadi di antara signal-signal yang saya dapat dalam otak, ini gambar otak ni yang ditulis oleh saintis Amerika, otak kiri dan otak kanan ada signal. Sebab itu saya bercakap otak kanan Melayu. Otak Melayu ni kebanyakannya duduk belah kanan. Di sini kedudukan otak Melayu. Sebab itu orang Melayu ni dia kata sekilas ikan di air dia kenal jantan ke betina. Maknanya otak dia spontan, dia boleh faham terus. Jadi inilah benda yang saya selalu bercakap dalam pemikiran-pemikiran kreatif, dalam cara saya membuat matematik, cara saya mengeluarkan idea sains, semua dalam otak kanan. Ya. Jadi bila otak kanan saya banyak mengumpul maklumat, saya dah jadi hilang tumpuan. Fokus saya dah jadi hilang. Kerana banyak sangat subjek yang terpaksa saya bercakap. Jadi untuk mengelakkan daripada minda tu bercabang-cabang, terlalu banyak sangat difikirkan, saya mula menggunakan ubat otak. Ubat otak ni pun saya makan juga. Tengok saya makan hari ni. Jadi kalau tuan-tuan makan, dapatlah fokus buat kerja. Jadi fokuskan dengan ubat ini. Cara makannya, 2 biji pil ini diletakkan di atas lidah otak kanan Melayu tadi. Cuba. Jadi bila saya makan ubat ni, insya-Allah saya harapkan boleh fokus. Ramai orang yang dah makan ubat saya ni, antaranya pelajar UiTM namanya Mio. Kalau nak tengok ada dalam handphone saya. Cara makannya letak atas lidah. Ya, insya-Allah bismillahirrahmanirrahim, letak atas lidah atau kemam, bawah lidah pun boleh. Gunakan tudung botol. Letak saja. Ya. Jadi amalkan supaya orang Melayu dapat membuat kerja yang fokus. Saya sudah memulakan fokus apa yang saya sebut tentang projek angkasa tadi. Semua bahan-bahan itu saya dah kumpulkan. Jadi ini benda yang akan saya bawa dalam perbincangan yang lebih hebat lagi selepas ini. Kalau tuan-tuan berminat, jangan komen dalam handphone saja. Datang terus berjumpa saya, kontak terus, kita berbincang. Lepas ni saya akan panggil pula akhbar-akhbar, berita-berita, pemberita-pemberita, mungkin TV3 saya akan bertemu. Saya akan bincang tajuk yang lebih hebat ini. Ya. Jadi saya nak kembali kepada apa saja perbincangan saya ini ada dalam DVD saya dengan angkasawan negara Syekh Muzaffar. Saya dah bincang dengan Syekh Muzaffar tentang projek angkasa lepas Malaysia. Setelah beliau turun daripada ISS International Space Station, saya bincang dengan dia. Boleh tengok dalam DVD dialog saya dengan angkasawan. Ya. Baik. Seperkara lagi kerana projek ini akan dibangunkan di Perak. Saya baru ni bercakap tentang renungan alam semesta dalam kuliah saya sebelum ni. Saya bercakap tentang renungan alam semesta ini. Saya nak mencari jawapan to seek out new life. Bila kita duduk di angkasa nanti, kita nak mencari to seek new life dalam planet bumi ni. Di planet bumi ni kita nak cari jalan macam mana membangunkan teknologi baru. Ya. Kalau jadi projek roket ni tak boleh nak cakap dalam handphone, datang jumpa saya. Masa yang saya cakap pun sangat terbatas. Ya. Jadi satu lagi yang saya akan fokus iaitu dalam topik-topik yang lebih besar dan lebih mencabar ini. Semalam saya dah bercakap pasal saya dah bercakap pasal akhbar mengeluarkan berita
mengenai mengapa negeri Perak ada kuning dengan putih. Kalau nak tahu kuning putih ni, saya bacakan hadisnya. Hadis Rasulullah ni yang saya bawa ni. Kenapa diletakkan warna putih, kuning di atas, putih di bawah. Sedangkan ini bukan sebenarnya bendera Perak. Tapi kerana kesilapannya, saya bukakan hadisnya. Dan hadis ni saya baca di Teluk Intan, di tepi akuarium. Kemudian saya tangkap gambar akuarium ikan. Jadi dalam hadis tu menyebut begini ya. Ketika Yahudi bertanya kepada Rasulullah, ini hadisnya daripada Sauban, an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni panjang sebenarnya. Saya hanya bacakan sebahagian kecil daripadanya. Jadi qala kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a hibrun min ahbaril yahud. Jadi pada satu hari Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, pada suatu waktu ketika aku sedang berdiri dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendeta Yahudi seraya ia mengucap salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Lalu pendeta itu aku dorong, maknanya aku tolak sehingga dia hampir jatuh. Jadi kenapa tak panggil Rasulullah? Ya. Jadi panjang hadis ni saya bacakan. Di tengah hadis tu Yahudi bertanya kepada Rasulullah, aku sengaja datang nak bertanya kepada anda, kepada Rasulullah, kata Yahudi tadi. Jawab Rasulullah, dia tanya tentang kejadian anak. Ya. Kejadian anak tu dijawab oleh Nabi, air mani lelaki putih dan air mani perempuan kekuning-kuningan. Ini hadisnya. Ya. Jadi kalau lebih kuningnya, maka terjadi anak perempuan. Maka kalau lebih putihnya, terjadi anak lelaki. Jadi peta negeri Perak ni dia pelik sikit. Patutnya hitam kuning putih, dia tulisnya kuning hitam putih. Jadi saya tak nak mentafsirkannya. Kalau mengikut pada hadis ni tadi, kajilah apakah sebenarnya di Perak ni. Sebab hadis ni saya baca di Teluk Intan. Di Teluk Intan tu ada lembaga perancang keluarga negara, iaitu di bangunan Menara Condongnya. Dan saya menangkap gambar dalam akuarium ada ikan berwarna kuning. Bila ditanya oleh Yahudi, apakah makanan penduduk syurga? Nabi jawab, hujung hati ikan nun. Jadi semua tu ada dalam hadis ni. Saya tak nak mensyarahkannya, cuma saya melihat pada isyarat-isyarat tu saja. Jadi nak mensyarahkan hadis ni ialah orang-orang yang pakar. Saya cuma tengok apa maksud di sebalik itu saja. Jadi saya mintalah para ustaz yang mahir tentang hadis ni, bukalah kitab hadis ni daripada Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim, datang berjumpa saya, kita tengok apa sebenarnya. Jadi banyak lagi benda-benda yang akan saya bawa dalam perbincangan akan datang. Dan akhir sekali, apabila saya nak membangunkan projek roket ini, termasuklah projek perumahan rakyat, bukanlah saya developernya, saya nak memberi idea, iaitu Future Art. Majalah ni menerangkan Future Art, seni banner ni. Dan saya dah dapat gambaran-gambarannya, tapi tak boleh nak cerita sekarang. Kuliah akan datang. Ya. Yeah. The Future of Art yang saya maksudkan tadi, dalam buku Albert Einstein ini ada menyebut the arc of 0.83 arc of second. Saya semua beri idea dulu. Kalau tuan-tuan semua serius nak bincang, datang jumpa. Ini buku Albert Einstein menyebut the arc of 0.83 second apabila berlaku gerhana matahari itu. Okey, sekian, terima kasih.